Dan saya telah beritahu kepada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa saya nak datang ke Kedah sebagai melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh beliau kepada saya sebagai Menteri Penyelaras di antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri Kedah, terutamanya dalam bidang-bidang yang saya akan sebutkan selepas ini. Dan beliau menyampaikan salam takzim kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berusaha Dr. Haji Megat tadi, bahawa saya telah dilantik oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjadi Menteri Penyelaras kepada bagi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri di Kedah ini. Dan ini merupakan satu amalan yang biasa, terutamanya di negeri-negeri yang kerajaan negerinya tidak sama dengan kerajaan persekutuan. Adalah beberapa kerajaan negeri di Malaysia ini yang tidak sama. Jadi untuk tujuan penyelarasan dan mempercepatkan proses pembangunan dan delivery sistem, proses penyampaian, sistem penyampaian itu dilantik menteri-menteri daripada negeri-negeri berkenaan. Bagi contohnya di Pulau Pinang ada seorang menteri daripada Pulau Pinang, daripada Selangor ada seorang menteri daripada Selangor, di Negeri Sembilan ada seorang menteri daripada Negeri Sembilan, di Sabah pada masa itu sebelum daripada ini seorang menteri yang berasal daripada Sabah. Namun demikian, walaupun kerajaan negeri Kedah sekarang ini adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan persekutuan, ada sikit kelainan daripada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kerana kebetulannya, mungkin datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan pun sedar, belum ada seorang menteri daripada negeri Kedah ni. Walaupun negeri Kedah ni buat masa inilah, walaupun sebelum ini Perdana Menteri pun daripada Kedah. Tapi tak tahu macam mana, mungkin suasana dan keadaan begitu, maka belum ada, bukan tak ada, belum ada seorang menteri daripada kalangan ahli-ahli parlimen daripada Kedah ni yang dilantik menjadi menteri. Yang ada setakat ni Yang Berhormat Tuan Haji Awang, dia walaupun timbalan menteri macam menteri lah kot Kedah ni dulu, sebab tak ada menteri. Walaupun demikian, memikirkan bahawa proses yang saya sebutkan tadi, sistem penyampaian dan juga proses-proses melaksanakan perancangan di peringkat pusat itu sedikit sukar kalau sekiranya tidak ada menteri daripada negeri berkenaan, terutamanya untuk duduk di dalam mesyuarat kabinet. Tidak ada. Negeri-negeri lain semua ada. Maka Yang Berhormat Perdana Menteri telah mencarilah siapa yang dirasakan agak sesuai buat masa ini. Jadi saya yang satu-satunya anak Kedah, walaupun dia bukan daripada kawasan parlimen di Kedah, tapi satu-satunya anak Kedah yang ada di dalam kabinet itu dilantik, diberikan tanggungjawab ini. Bagi saya, sebagaimana disebut oleh Dr. Megat tadi lah, orang panggil pucuk dicita ulang mendatang lah, bagai belut pulang ke selut, bukan lumpur je, selut. Kerana saya dari segi perkhidmatan saya, walaupun saya dulu pernah berada di dalam perkhidmatan kerajaan juga beberapa tahun, khususnya di Jabatan Kehakiman, saya tidak pernah berkhidmat di negeri Kedah. Adalah mungkin sebab-sebab tertentu kot. Kemudian apabila saya berhenti daripada perkhidmatan awam, saya juga telah menjalani bidang profesional, private practice juga di negeri Kelantan, bukan di negeri Kedah. Cumanya adalah urusan-urusan di sini. Dan yang lebih jelas lagi, apabila saya sebenarnya didesak, dipaksa jugalah untuk menceburi bidang politik. Saya ni orang panggil a reluctant politician jugalah. Saya taklah minat sangat politik ni, tapi berkecimpung. Jadi saya diminta untuk menceburi politik
pada masa itu saya berada di Kelantan dan saya tak boleh nak lari daripada menjadi wakil rakyat di Kelantan pada tahun 1999 lagi sebagai adun, dan terus dilantik menjadi Exco Kerajaan Negeri Kelantan daripada tahun 99 sampai 2013. Dia ingat boleh pencen 2013 sebab start awal diminta lagi meneruskan di dalam kawasan Parlimen daripada tahun 2013 sehinggalah ni lah. Jadi 20 tahun lebih juga lah di negeri sana. Jadi oleh sebab itulah saya sebagai bukan kata perkauman ataupun kenegerian, tidak ada orang yang tidak mempunyai hasrat cita-cita untuk memberi sumbang bakti kepada kampung halaman ataupun negeri sendiri. Begitulah juga saya yang merasakan bahawa apabila saya dilantik dengan penuh keikhlasan dan rendah hati, saya menerima tanggungjawab ini walaupun saya mempunyai portfolio yang agak berat di bawah Parlimen dan juga undang-undang. Banyak jabatan-jabatan di bawah pengawasan saya, bermula daripada SPR, SPA, JPA, SPRM, GIACC, banyak lagi lah yang ada. Tetapi oleh kerana ini merupakan satu amanah yang diberikan kepada saya, maka saya mengambil peluang untuk cuba sebaik mungkin di dalam kemampuan saya untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan ini. Saya dimaklumkan bahawa di negeri Kedah ini terdapat sekitar ataupun hampir 70 jabatan persekutuan yang terletak di negeri Kedah ini, sama ada jabatan guna sama atau jabatan lain-lainnya, penguatkuasa dan sebagainya. Oleh sebab itu, sudah tentulah saya amat mengharapkan suatu kerjasama yang erat di antara saya yang dianggap sebagai duta kerajaan persekutuan dengan datuk-datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, untuk kita menjalinkan kerjasama dan hubungan baik sesama kita, bagi kita memudahkan dan melancarkan segala tanggungjawab ataupun perancangan yang kita sama-sama rancang dan sama-sama kita perlu laksanakan. Sebagaimana disebut oleh Dr. Haji Megat sekejap tadi, apabila saya dilantik pada bulan September yang lalu, saya telah diberikan terma rujukan untuk bidang tugas dan juga tanggungjawab saya sebagai Menteri Penyerahan ini, yang saya kira saya perlu dan wajib mempunyai satu KPI untuk saya memenuhi, kalau tidak 100%, sebahagian besar daripada tugas-tugas yang saya diamanahkan. Antaranya ada 5 perkara yang paling besar yang saya dihantar ke sini. Yang pertamanya, untuk memperkukuhkan kedudukan dan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah dengan penyampaian maklumat yang tepat agar selari dengan dasar-dasar negara, yang walaupun pada masa ini saya kira hubungan Kerajaan Negeri Kedah dan Persekutuan ini sudah cukup erat, tetapi mungkin kita mempertingkatkan lagi dengan adanya sedikit sebanyak sumbangan saya di sini. Yang kedua, memberi tumpuan khas kepada pemudah cara terhadap isu-isu berbangkit, sama ada program atau projek pembangunan antara kementerian, jabatan dan agensi kerajaan pusat dengan negeri Kedah, sebagai fasilitator ataupun pemudah cara antara federal dan juga state. Yang ketiga, menjadi pemudah cara kepada urusan penyaluran bantuan kebajikan kepada rakyat negeri Kedah. Ini juga diarahkan secara khusus, bantuan kebajikan kepada rakyat di negeri Kedah ini daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan. Ini diberikan secara khusus kepada saya. Yang keempat, saya diarahkan untuk menjadi pengurusi bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah berhubung dengan pengurusan bencana. Termasuklah sekarang ini kita mempunyai COVID-19 dan juga mungkin bencana-bencana banjir dan ribut yang selalu berlaku di negeri Kedah ni. Dan yang kelimanya,
apa-apa tugas yang diarahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dari semasa ke semasa yang melibatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Kedah. Itu antara terma rujukan dan juga bidang tugas yang diarahkan kepada saya. Bukan diberikan begitu saja, diarahkan kepada saya, dan saya bertanggungjawab untuk melaporkan segala perkembangan dan juga perkara-perkara yang kita lalui di negeri Kedah ini untuk kita memastikan segala yang dirancang dapat dilaksanakan dalam konsep yang diterapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. No one left behind. Tidak ada seorang pun akan ketinggalan. Oleh sebab itu, saya walaupun sebagai seorang politician, tapi saya juga profesional, kita mahu supaya apa yang dirancang oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah untuk seluruh rakyat.